Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Jadi kita sambung balik kitab kita ni Qaul Hadis Hukum. Kita membincang kitab ni lah karangan Kiai Hasbi As-Siddiqi lah. Jadi kita nak sambung bab taharah lagi, masalah yang ke-13 dalam bab taharah ni. Dalam kitab taharah dari masalah yang ke-13 dah, membersihkan darah haid. Membersihkan darah haid. Hadisnya hadis yang ke-20. An Asma binti Abi Bakr radhiyallahu anhuma qalat ja'atin imra'atun ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam faqalat ihdana yusibu thawbaha min damil haidah kaifa tasna'u bihi faqala tahuttuhu thumma thumma taqrusuhu bil ma' thumma tandhahu thumma tusalli fihi. Rahul Bukhari Muslim. Hadis ke-20 dari Asma binti Abu Bakar radhiyallahu berkata, seorang wanita datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berkata, ya Rasulullah, kain kami sering kena darah haid. Sering kena darah haid. Maka apakah yang harus kami perbuat? Apakah yang mesti kami perbuat? Nabi pun menjawab, hendaklah digosok darah itu dengan atau dikikis. Gosok atau kikis lah. Sesudah itu digosok dengan tangan berserta air. Gosok pun tak dah. Mula gosok kering dah. Ini gosok dengan air pula berserta air. Sesudah itu selesai, hendaklah dibasuh dengan air. Dah. Sesudah itu bolehlah ia solat dengan kainnya itu. Hadis Bukhari dan Muslim dah. Sekat mana boleh. Dah. Hadis Bukhari dan Muslim. Adik boleh rujuk kitab Al-Muntaqad juz 1 muka 19. Okay, hadis ni hadis riwayat Bukhari Muslim lah. Hadis yang 20 ini menyatakan bahawa darah haid najis hukumnya dan menyuruh menyucikan darah haid dengan air. Yang kedua, seluruh ahli fiqh menetapkan kenajisan darah haid. Semua tok-tok guru fiqh semua kata haid. Tidak ada perselisihan dalam masalah ijma'. Kata Al-Khattabi, hadis ini menjadi dalil bahawa segala najis dibersihkannya dengan air, tidak dengan selain air. Itu sepakatlah air boleh guna. An-Nawawi juga menetapkan sedemikianlah. Kata Al-Hafiz dalam Fathul Bari, segala najis dihukumkan sama dengan darah haid, dibersihkannya dengan air. Jumhur ulama menentukan air saja buat membersihkan najasah. Abu Hanifah dan Abu Yusuf berpendapat bahawa membersihkan najis tidak mesti dengan air saja. Lainlah ni ulama mazhab Hanafi. Abu Hanifah dan anak muridnya Abu Yusuf tidak mesti dengan air dah. Boleh dipergunakan benda-benda yang cair, yang suci selain air dah. Okay, darah yang selain darah haid. Darah yang selain darah haid diperskentakan hukumnya darah lain lah. Bukan darah sepakat ni, kita ni darah sikit yang kira najis dah. Darah hak sepakat najis darah haid. Darah hak lain tu khilaf lagi dah. Ada yang mengatakan bahawa semua macam darah adalah najis. Damun masfuhun, darah yang mengalir tu, darah semua darah kata najis. Ada kata tak dah. Ada yang mengatakan bahawa darah yang najis hanyalah darah masfuh, darah yang terpancar saja atau darah banyak, darah sikit-sikit tak najis ya. Ada juga yang berpendapat bahawa segala darah adalah tidak najis kecuali darah haid saja najis. Darah lain tak najis. Okay, seterusnya poin ketiga, perbincangan ketiga. Menurut asal hukum, airlah yang dipakai buat membersihkan sesuatu, akan tapi menentukan air saja dalam segala hal dan meniadakan orang membersihkan najis dengannya selain dari air. Meniadakan tak ada lah. Air saja boleh guna, selain daripada air tak boleh guna lah. Ditolak oleh beberapa hadis, tapi kata ada hadis lain dia cerita tolak hadis. Seperti hadis yang menyuruh membersihkan telapak sepatu dengan menggosok ke tanah saja. Ada hadis lain tu, tapak sepatu kasut dia ke ataupun khuf dia ataupun kasut dia lah. Ya, dulu orang pakai kasut dia payah becak dah. Lepas tu ikat mulut. Jadi kalau dia pakai dia pakai semaya, siapa atas khuf gitu je. Siapa atas sepatu dia gitu, pakai semaya gitu lah. Jadi payah nak becak. Jadi dia kalau kena tahi, kena gapo, Nabi kata suruh gonyah tanah, tak payah basuh gapo, Nabi tak suruh basuh. Kalau tertijak najis gapo, gonyah tanah pasir gitulah tanahnya. Jadi kalau kira berdasarkan hadis tu, tak semestinya kena air lah, kena tanah boleh dah. Kerana itu hendaklah kita mencuci dengan air najasah yang diperintahkan kita menyucikan dengan air. Jadi kita perincikan. Nabi kata basuh dengan air, baik lah.
Dan yang tidak, kita boleh menyucikannya dengan selain. Hak Nabi hak kata nak boleh sapu atas tanah tak guna tanah gitulah, atas pasir dan tanah tu tak. Tak perlulah kita guna air dah. Demikianlah kita lakukan jika berpegang kepada zahir perintah Nabi lah. Sebenarnya menghilangkan najasah najis tu bukanlah urusan ta'abbudi. Sebenarnya bukan urusan kita ikut tanpa faham ilat sebab-sebab dia. Bukan urusan tidak difahamkan makna dan faedahnya. Membersihkan najasah najis itu dapat difahamkan makna dan faedahnya. Kerana itu membersihkan najasah tidak disyaratkan niat. Ia tak perlu niat ke apalah. Dia bukan ibadah macam bukan ibadah khusus. Yang perlu kepada ta'budi lah. Tapi dia boleh faham ilat. Dia jadi luah lah. Asal kebersihan. Membersihkan najasah lah untuk memperoleh kebersihan. Matlamat nak suci najis ni untuk bersih lah. Guna kaedah moden pun, guna angin kau gap guna kaedah moden pun boleh lah. Kalau ikut kaedah ni dah ada ulama mazhab lain kat terima lah. Maka tentulah boleh menghilangkan najasah najis dengan segala apa yang dapat menghilangkan kotoran, dengan apa yang mendatangkan kebersihan. Di masa kita ini telah diperolehi berbagai-bagai macam benda yang cair yang lebih baik kekuatannya daripada semata-mata air dah. Daripada semata-mata air, banyaklah ni, sabu lah, gapo lah, guna kaedah moden ni. Lebih cepat bersih. Dan antara itu kita menguatkan faham Abu Hanifah dan Abu Yusuf. Jadi kita terima Abu Hanifah juga, pentingnya bersih. Guna kaedah mana pasal orang secara uruf ni, secara masyarakat tu bersih, kan bersih lah dia. Jadi tak timbul lah ni bincang, mesin basuh dah. Jauh lah ketinggalan dia. Masa kita pun boleh. Pasal je tunggu dah. Guna-guna tunggu dah. Jadi air tu tukar semua dah. Jauhnya bersihnya dah. Guna mazhab kita pun lepas mesin basuh nak tambah lagi kalau kita guna mazhab lain, kita luaskan pemahaman fiqh jauh lebih luas lagi. Asal kau suci gak mengikut uruf kata hilang najis gak kesucian. Segala darah najis kecuali darahnya sedikit dimaafkan. Jika kita perhatikan hadis-hadis yang berkenaan dengan darah, kita memperoleh kesan bahawa semua macam darah adalah najis lah. Dah. Kalau kita tengok dah. Daripada itu nas yang sahih yang sahih lagi tersoreh tegas jelas lah. Yang menajiskan segala rupa darah selain darah-darah haid, tidak ada fitrah yang sejati jijik kepada darah. Nah. Dapatlah kita baca lepas ni lah. Detailnya lepas ni. Cuma ni setakat tu saja dah. Okey, seterusnya masalah ke-14, membersihkan jilatan anjing. Hadis yang ke-21. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam tahuru ina'i ahadikum idza walagha fihi al-kalbu ay yaghsilahu 7 marratin ulahunna bit-turab. Rawahu Muslim. Hadis ke-21 dari Abu Hurairah berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, cara kamu menyucikan bejana bekas yang dijilati oleh anjing ialah dengan membasuhnya 7 kali. Yang pertama dari yang 7 itu adalah dengan tanah. Hadis Bukhari Muslim. Boleh rujuk ke kitab Bulughul Maram hadis ke-4. Hadis ke-4 ke masuk ke-4 tahulah. Hadis yang ke-22 an Abdullah bin Mughaffal radhiyallahu anhu qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza walagha al-kalbu fil ina'i faghsiluhu 7 wa 'affiruhu as-saminata bit-turab. Rawahu Muslim wa Abu Daud. Hadis ke-22 dari Abdullah bin Mughaffal radhiyallahu berkata, Rasulullah SAW bersabda, apabila anjing menjilat bejana salah seorang kamu, bekas salah seorang kamu, hendaklah ia membasuhnya 7 kali dan gosoklah pada kali yang ke-8 dengan tanah. Ini 7 kali basuh dulu, gosok tanah pula. Kali ke-8 dah. Hadis Muslim dan Abu Daud. Rujuk dalam kitab Umdatul Ahkam jilid 1 muka surat 26 dah. Okey. Hadis ke-21 diriwayatkan oleh Bukhari Muslim dan ulama-ulama hadis yang lain lah. Nama Al-Bukhari tidak menyebutkan perkataan yang pertama dari 7 itu dengan tanah. Al-Bukhari ni ada lafaz lain sikit. Yang pertama dari 7 tu dengan tanah tak ada. Cuma dia kata 7 kali termasuk tanah tak ada dah. Nak mana satu tak tahulah. Hadis yang ke-22 pula diriwayatkan oleh Muslim, Abu Daud dan lain selain dari Al-Bukhari dan Tirmizi. Tak ada dari Bukhari kan? Tirmizi pun tak ada. Menyatakan bahawa kita wajib membasuh bejana yang dijilati oleh anjing sebanyak bilangan yang terangkan itu. Menurut cara yang sudah dijelaskan dan menegaskan kenajisan muncung anjing lah.
Muncung dia jilat dia muncung ni dah. Dan menyatakan wajib memakai tanah dalam salah satu kalinya dah. Tengok bahasa Arab kan. Faqsiduhu saban wa afirhu saminata bitura. Memang kenapa ni nak. Bukan salah satu kali memang hab kelapa dah. Asbal wurudnya sebagai berikut. Abdullah bin Mughaffal menerangkan bahawa Rasulullah memerintahkan supaya dibunuh semua anjing. Berapa lama kemudian sudah pembunuhan anjing dilakukan? Anjing dia serabut banyak sangat, Nabi suruh bunuh. Menyaluk laga apa kecil begok kat sini. Masjid Nabi pun kecil dah. Begok dah. Nabi berkata lagi, mengapa anjing terus menerus dibunuh? Nabi kata seolah padat ada pembunuhan ni nak. Sesudah itu Nabi bolehkan orang memelihara anjing buruan, anjing gembala dan anjing penjaga tanaman dah. Boleh. Nabi untuk ada keperluan. Bukan kira najis kita ngaji apa mughallazah anjing dah. Nabi beri dah, Nabi beri izin dan dalam Quran dia sebut dah. Boleh pelihara anjing buruan, anjing gembala, anjing jaga tanaman. Serta Nabi bersabda, apabila anjing menjilati berjana kaum, basuhlah 7 kali dan gosoklah dengan tanah pada kali ke-8-nya dah. Gitu dah lebih kurang hadis Abdullah bin Wafan ni. Menurut keterangan diperolehi, tanah itu dipakai pada kali yang pertama. Ada juga menyatakan bahawa basuhan itu 7 kali atau ke-8 kalinya dah. Ada kata tanah itu pertama, ada kata basuhan itu 7 atau 8 kali, tak kisah lah. Semua ahli fiqh menetapkan, yang poin kedua dah. Semua ahli fiqh menetapkan wajib kita membasuh bejana bekas yang dijilati oleh anjing, baik golongan yang melihat pada lahir zahir hadis, yakni menajiskan mulut anjing, iaitu jumhur ulama, maupun golongan yang mentakwil ke hadis, yakni memandang bahawa suruhan membasuh jilatan anjing 7 kali itu suatu perintah yang tak dapat difahamkan maknanya ta'budilah. Ikut betul-betul tanpa tahu sebab musabak je lah. Bukan diperintahkan kerana najis mulut anjing tersebut. Ada kata bukan masalah najis, masalah ikut ta'budi, ikut Nabi suruh tanpa faham sebab dia. Semua mereka menetapkan wajib membasuh bejana yang jilati oleh anjing ketika dia. Untuk guru fiqh. Akan tetapi mereka bersisih tentang membasuh 7 kali dan tentang memakai tanah di salah satu kalinya. Kata ulama mazhab Hanafiyah, membasuh 7 kali itu bukanlah wajib. Hanya sunat sahaja hukumnya. Demikian juga memakai tanah di salah satu kalinya bukan wajib, sunat juga dah. Kata Malik lah, mazhab Maliki dah. Membasuh 7 kali itu wajib tetapi tidak harus memakai tanah di salah satu kalinya dah. 7 kali itu wajib, tanah tu tak wajib dah. Kata Syafi'i, membasuh 7 kali itu wajib dan wajib memakai tanah di salah satu kalinya. Itu pendapat mazhab Syafi'i dah. Kata Al-Hasan Al-Basri dan Ahmad, wajib membasuh jilatan anjing 8 kali dan wajib memakai tanah di salah satu kalinya. Dalam mazhab Syafi'i ada pendapat bahawa tanah itu boleh diganti dengan sabun dan sebagainya dah. Jadi mazhab Syafi'i kata kita tahu mazhab Syafi'i tanah sebenarnya boleh ganti dengan sabun. Ada sebahagian ulama mazhab Syafi'i lah. Di sini mereka memperhatikan ilat sebab pakai tanah, iaitu supaya lebih membersihkan kuman-kuman yang terdapat pada muncul anjing guna tanah dah. Jadi kalau guna sabun moden ni serupa dengan masuk tanah lah. Dalam ilmu kedoktoran ada disebutkan bahawa ada penyakit yang terdapat pada muncung anjing, pada jilatan dia, lidah dia, yang tak dapat dibasmi oleh yang selain dari tanah. Maka memakai tanah itu adalah untuk membasmi bahaya kuman-kuman di mulut anjing. Kerana itu, jika terdapat benda cair yang dapat menghilangkan bahaya kuman muncul anjing tersebut, tentulah boleh kita memakainya juga serupa dengan tanah. Para doktor juga telah menerangkan hikmah membasuh jilatan anjing sekian kali banyaknya. Sebab perintah membasuh jilatan anjing ditekankan ialah kerana dalam perut besar anjing ada terdapat cacing tambang, dipanggil tak? Cacing tambang yang sangat-sangat kecil, kuman penyakit anjing gila. Panjangnya 4 mm dah. Apabila anjing berak, keluarlah telur-telur bersama beraknya. Apabila anjing bersihkan badannya dengan lidahnya seperti biasa dilakukannya, anjing lah, berlumurlah lidahnya dengan cacing-cacing tersebut. Jadi dia anjing ke kucing kita tengok berok, lepas berok kan ada jilat punggung dia pun ada dah. Maka bila anjing menjilat air dalam satu bejana, dekatlah telur-telur atau kuman-kuman itu padanya. Kalau air itu diminum oleh manusia, masuklah ke dalam perutnya kuman-kuman dan telur-telur itu dan beranaklah dalam perut manusia pula. Lalu merosaklah dinding pencernaan dan masuklah ke dalam saluran darah
yang menyebabkan timbul penyakit otak, penyakit jantung dan paru-paru. Kerana membezakan antara anjing yang berpenyakit dengan tidak berpenyakit, sukar sekali. Tak tahu hak mana ada penyakit, ada mana tidak dah. Syarak dalam memelihara umat dari serangan penyakit anjing itu memerintahkan supaya kita membasuh bejana bekas yang dilatih oleh anjing dengan sekian kali. Nah, inilah bukti kearifan syarak lah. Agama ajar dah. Ditinjau dari sudut ini, sebaiknya kita menjauhkan diri dari memegang tubuh anjing lah. Walaupun kita tidak menajiskannya. Walau tak najis pun, tak boleh juga pegang anjing lah. Sebagai pet, sebagai apa dah. Nah. Malantaran tidak ada keterangan syarak yang tegas dalam hal ini. Okay, tentang pandangan anjing pula. Kata sebagian ulama, jika alia anjing najis, tentulah muncungnya najis juga dah. Kalau muncungnya najis, lazimlah najis seluruh tubuhnya juga. Ini sebagai ulama lah. Kata Ikrimah dan Malik, anjing itu suci selain dari air liurnya sahaja. Jadi mazhab Maliki ni suci ni. Ada setengah mazhab Maliki ni kata boleh makan anjing pun ada. Tak apalah, kata Ikrimah Malik, anjing itu suci selain dari air liur sahaja. Pendapat ini adalah pendapat Az-Zuhri, dikuatkan oleh Daud Az-Zahiri dah. Tentang Zuhri ni tok guru besar hadis ni. Tok guru pada Imam Malik lagi dah. Kita tentang hal pengkiasan babi kepada anjing, qiyas pula. Kata An-Nawawi, mazhab Maliki memandang bahawa binatang babi itu suci selama masih hidup. Nah, dan sebenarnya tidak ada dalil tegas yang menyatakan kenajisan babi. Kita kejut ni dengan An-Nawawi ni. Tok guru besar mazhab dalam mazhab Syafi'i ni, tok guru besar je tonggak mazhab Syafi'i ni An-Nawawi lah. Kitab dia Minhajut Talibin tu banyak ulama syarah lah dah. Lepas tu dah Tufatul Muhtasy, Bughni Muhtasy dah. Nihayatul Muhtasy. Jadi dia tonggak mazhab Syafi'i. Pembaharu yang memisahkan pendapat-pendapat ganjil dalam mazhab Syafi'i dan memilih pendapat yang kira boleh pakat lah, boleh bawa hujah lah. Jadi Imam Nawawi ni dia sebut ni mazhab Maliki pandai bahawa binatang babi itu suci selama masih hidup. Sebenarnya tidak ada dalil tegas yang menyatakan kenajisan babi. Menurut dalil pendapat yang kuat ialah cukup membasuh kecing babi jilatannya atas dipandang najis dengan sekali saja. Tak usah pula pakai tanah. Jadi Imam Nawawi ni pinggir kena babi kau gap pakai basuh sabun biasa supaya tolak suci dia. Tak perlu pakai tanah. Kebanyakan ulama yang memandang babi najis pencukupan pembasahan pembersihannya dengan sekali saja dah. Kalau babi najis pun cukup sekali saja, macam najis tahi lain, kalau najis lain tidak macam jilatan anjing ni. Inilah jumhur ulama dah, kita dak pegang ni kan ada lebih daripada mazhab Syafi'i dah. Yang sebenarnya pendapat sedikit dalam bukan majoriti umat Islam lah, majoriti umat Islam lah. Kata kena no samuk lah gapo dah, serupa dengan anjing dah. Inilah perkataan terpilih kerana menurut asal perkara adalah wajib sesuatu sehinggalah ada perintah syarak. Tidak ada wajib sesuatu dah. Jadi benda tu kalau agama nak tak ada dalil kata wajib basuh babi tu. Tak boleh pakai mudah-mudah qiyas dah. Qiyas ni tak terpakai kecuali ilak yang sangat jelas terang dah. Ni nak kata ilak yang terang dikatakan babi lebih kotor daripada anjing tu. Sehingga kita tak jumpa sedikit habuk pun tak kata-kata Nabi ataupun sahabat yang berpendangan kena samuk babi. Tak boleh kata kalau ada seorang dua hak ulama besar bukan lama sahabat Nabi pergi tu teh sikit tapi tetap khilaf lagi dah. Tapi kalau Nabi kata tu kemahlah dah. Tapi tak ada Nabi kata babi ni kena samuk serupa anjing. Itu masalahnya. Jadi asal-asalan tidak wajib tak serupa, tak boleh kita anggap macam babi tu macam jilatan anjing lah. Kata As-Sayyid Ar-Rashid Ridha kata dia, jumhur ulama salaf dan kebanyakan fuqaha, tok guru fiqh dulu berpendapat bahawa segala binatang hidup adalah suci dah. Segala suku anggota tiada boleh dikiaskan kepada jilatan anjing. Tak boleh pakai babi, tak boleh kias dengan jilatan anjing dah. Dan tiada boleh pula dikiaskan babi kepada anjing. Kata Sayyid Rashid Ridha saudara. Inilah mazhab yang dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyah dan An-Nawawi. Jadi Ibn Nawawi tok guru besar mazhab kita, mazhab Syafi'i ni serupa dengan mazhab Ibn Taymiyah dah. Jadi kita payahlah nak kata Wahabi ke apa benda ni. Ibn Nawawi ni tonggak mazhab Syafi'i ni, rutuh mazhab Syafi'i ni, dia tak memperbaiki ni, tak tahu capo gaul pendapat yang ganjil dia pelik-pelik syaz dalam mazhab ni. Jadi nak susun mula opening tengok. Jadi dia ni susun dia kira nilai pendapat yang boleh diambil kira dan boleh kita berhujah. Jadi Imam Nawawi lah. Dalam daripada itu pun dia menolak
babi ni kalau najis dia kena cuci macam jilat anjing. Lepas dah. Setelah faham-faham, poin ketiga dah. Setelah faham-faham ini ditinjau dan teliti, maka nyatalah bahawa yang kuat sekali ialah faham Imam Ahmad lah. Alasan-alasannya sebagai berikut. Kita tengok pendapat Imam Ahmad ke apa. Kata Ibn Mandah dah. Tambahan bilangan bahasa terdapat dalam hadis Abdullah bin Wafal, hadis yang ke nombor 22 telah disepakati semua ulama hadis tentang kesahannya. Hadis itu kuat dah. Walaupun siapa lapar pun dah. Kerana itu tidak dapat ulama-ulama Syafi'iyah meninggalkan tambahan itu dengan alasan bahawa Syafi'i belum mengetahui kesahannya. Tak boleh nak kata nak pakai Imam Syafi'i juga. Belum tahu, belum tentu Imam Syafi'i tahu dah. Apa yang belum diketahui Syafi'i telah diketahui orang lain. Masalahnya orang lain tahu hadis itu kuat dah. Kata Ibn Hajar Asqalani ni, poin kedua dah. Apabila kita mengambil hadis Abdullah bin Mughaffal dengan sendirinya, terambil hadis yang lain, hadis nombor 21 dah. Berhati-hati ihtiyat, kita ambil 22 hadis yang nombor 22 tu, yang mana 8 kali dah. Dan yang semakna dengan dia, selamat lah. Kira jalan selamat, ambil hadis nombor 2, termasuk macam hadis nombor 21. Tetapi jika kita ambil hadis yang lain saja, tinggallah hadis ini bersendirian. Kita seolah tinggal hadis ni lah. Menurut ilmu hadis, tiap-tiap tambahan diriwayatkan oleh orang yang kepercayaan haruslah diterima, tak boleh ditinggalkan. Jadi mengikut kaedah ilmu hadis, tambahan-tambahan dalam hadis tu kalau orang tu kuat, perawi siqah, kita kena ambil, tak boleh tinggal dah. Poin ketiga dah. Pendapat Malik, yang ini tidak memerlukan kita memakai tanah tertolak juga dah. Dia kata, tak pakai tanah, pakai sabun ke apa, tak boleh dah. Ataupun tak payah pakai tanah langsung dah. Tak boleh pakai tu, dia kata sebabnya. Hadis tu yang guna ambil suruh tanah dah. Kata Al-Qarafi, seorang alim besar dalam mazhab Maliki dah. Banyak hadis yang mewajibkan kita memakai tanah. Ini mazhab Maliki, tak guna mazhab Maliki dah. Mazhab Maliki, Imam Malik kata tak wajib pakai tanah, tapi hadis tu sebut suruh pakai tanah, jadi tak boleh lah. Kita kata hadis, memang banyak hadis sahih mewajibkan kita pakai tanah dah. Kerana itu aku heran melihat orang-orang Malikiyah yang tidak suka mengamalkannya. Tak suka juga lah mazhab setengah mana kita, mazhab Syafi'i, mazhab Maliki, mazhab Hanafi pun. Apabila kita jumpa hadis, kita kena pakai hadis lebih daripada pandangan ulama mazhab. Itu kaedah dia dah. Walaupun kita mazhab tu dah. Jadi Imam Qarafi ulama mazhab Hanbali pun, Hanafi, Maliki pun dia mazhab Maliki, tapi dia kata tak boleh, dia kata wajib, dia kata wajib dah. Tegasnya mazhab Hanafi yang tidak mewajibkan 7 kali bilangan basuh tertolak oleh hadis ni. Jadi mazhab Hanafi pun tak boleh pakai. Kata dah sebabnya hadis ni tegas, kata 7 kali. Atau hadis 22 tu 8 kali dah. Mazhab Syafi'iyah yang mencukupi bilangan dengan 7 kali bilangan basuh tertolak juga. Pula dah. Mazhab ulama-ulama Malikiyah tidak mewajibkan kita memakai tanah, demikian pula tertolak juga dah. Tak wajib pakai tanah pun tertolak dah. Maka mazhab Ahmad lah yang wajib dipegangi. Mazhab Ahmad lah yang sesuai dengan kehendak dalam masalah ini dah. Kepada ulama Syafi'iyah kita ingatkan pesan Asy-Syafi'i, iaitu apabila telah kita peroleh hadis yang sahih, maka itulah mazhabku. Apalagi bila diingat bahawa sanad dari Abdullah bin Mughaffal lebih sahih dari sanad lain, jadi kuat lagi daripada sanad lain. Jadi seolah 8 kali lah, 7 kali ni tu dah. 7 kali air, sekali tanah lah kalau ikut hadis tu dah. Tak apalah, berhati-hati kita pakai hadis tu dah. Okey, masalah kenapa? Tu masalah jelatan anjing ni, masalah babi, poin Nawawi lah kuat ni dah. Okey. Masalah ke-15. Mensucikan tanah yang dikencingi dah. Kena kencing nak sucikan tanah tersebut dah. Hadis yang kedua, an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala jaa Arabiyyun fabala fi ta'ifatil masjidi fazaharahu an-nasu fanahahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falamma qada bawlahu amara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bi dhanubin min ma'in fa'uhriqa 'alaihi. Rasul Bukhari dan Muslim. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, seorang Arab Badawi datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesampainya ke dalam masjid, ia berkemih kecing dah. Di salah satu sudut masjid, kecing dalam masjid dah. Melihat itu orang-orang yang dalam masjid menghardiknya, maka marahlah, cekoh dia lah gitu dah. Rasul mencegah orang itu dihardik dan menyuruh membiarkannya. Dia kencing sudahlah dah. Setelah selesai dia kencing, Rasul menyuruh ambil seember, sebeldi ke seceteng ke dah, penuh air dan menyiram tempat yang dikencingi tersebut dah. Hadis Bukhari dan Muslim. Dia kata bahasa Arab ni panggil bizanubin bizanubin min ma'in fa'uhriqa 'alaihi.
Hadis riwayat Bukhari Muslim. Rujuk Bulughul Maram. Hadis nombor 23 je tak. Okey, lepas tu dah. Hadis poin pertama, hadis yang ke-23 ini menyatakan bahawa kencing manusia najis. Dan menyatakan pula bahawa bumi atau tanah bila dikenai najis dibersihkan dengan air juga. Poin kedua, sebagai ahli fiqh mengatakan bahawa tanah dapat disucikan oleh matahari dan angin. Ikut ahli fiqh ada juga kata dia lama pada matahari angin jadi kita bekas suci gitu dah. Kerana bekasan matahari dan angin lebih keras dari air, kata tak, panas sangat dah. Angin kuat sangat, panas sangat, dia boleh hilang dah. Dan menghilangkan najasah sekalipun dah. Pertama-tama negara Arab kering, panas sangat dah. Membersihkan dengan air salah satu jalan pembersihan, bukan satu-satunya jalan kepada kebersihan. Bukan salah satu cara nak bersih dah. Ulama lain memegang lahir hadis tersebut zahir lah. Maknanya tersurat zahir hadis tersebut tentulah mengharuskan, mewajibkan dengan guna air saja, tak boleh dengan yang lain. Seluruh ulama sepakat bahawa air kencing manusia adalah najis. Itu sepakatlah. Poin ketiga. Apabila kita perhatikan maksud syarak tentang hal membersihkan diri dari najasah najis, nyatalah bahawa najasah itu tidak mesti dibersihkan dengan air sebagaimana sudah kami terangkan. Poin ketiga. Cara membersihkannya ialah menuangkan air ke atas tempat yang kena najis, baik tempat itu kering ataupun basah. Air tuang itu tidak perlu masuk ke dalam tanah dan tidak mengapa dia tergenang di atasnya. Tak apa, kata. Lagi pula tidak disyaratkan untuk membersihkan tanah yang kena najis itu menggalinya dah. Tak perlu gali lah gapo dah. Tanah tu dah kena kecing, kena berok kan. Kena kecing lah biasanya dah. Tak perlu kita gali masuk dah. Tindih tanah lain atas dia tak perlu dah. Pada sejata air gitulah. Sebelum dia air gitu dah. Lagi pula tidak syaratkan untuk membersihkan tanah yang kena najis. Itu menggalinya dan mencangkulnya tak perlu. Cukup dengan menyiramkan air saja dah. Dan menerangkan bahawa menegur orang jahil harus dengan cara yang lemah lembut. Orang buat salah ke apa, jangan lorak guna pendekatan kasar dah. Lemah lembut lah. Mungkin tak payah lagi dah. Orang Badawi tu, Arabi tu, orang Badawi, orang kapur dah. Yang kecil itu ialah Zulkhuwaisirah Al-Yamani, seorang Badawi yang tak pernah datang ke kota sebelum itu. Lepas tu, okey, masalah ke-16 pula. Mensucikan telapak sepatu dah. Cuci tapak kasut. Kasut ke selipar. Kasut lah dah. Biasa selipar ke apa dah. Hak kita guna. Hak jalan. Tiba-tiba. Zaman dulu. Semaya tu atas. Dah ni atas kapek lah. Kita zaman dulu atas. Tanah gitu je. Semaya dah. Semaya tu. Tak ada kapek. Tak ada tikar ke apa. Pakai semaya atas tanah gitu dah. Okay, mensucikan telapak sepatu dah. Hadis yang ke-24. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala inna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala idza jaa ahadukum al-masjid falyaqlib na'layhi falyanzur fihima fa in ra'a khabasan falyamsahu bil ardi thumma yusalli fihima. Rawahu Ahmad wa Abu Daud. Hadis ke-24 dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu menerangkan bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seseorang kamu datang ke masjid dengan memakai sepatu kasut lah. Hendaklah dia balikkan sepatunya, tengok tapak kaki dia lah. Dan melihat telapaknya dah. Tengok akak sikit, tengok dah. Jika kedapatan najis, hendaklah digosokkannya dengan tanah. Nak cuci juga dah, bahasa naik ke? Tak. Pada gosok atas tanah. Sudah digosokkan, ia boleh bersembahyang dengan memakai sepatu itu dah. Hilal lebih kurang lah. Bukan hilal jil dah. Cuci jil dah. Dengan tanah. Setengah mana dah. Jadi, gonya-gonya atas tanah, nampak pun tak ada lebih kurang kat, boleh sembahyang dah. Hadis Ahmad dan Abu Daud. Rujuk Al-Muttaqat jilid 1 muka 23 dah. Lepas tu poin pertama, hadis ke-24 ini diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Daud, Ibn Hibban dan Al-Hakim. Menurut Abu Hatim dalam kitabnya Ilal, darjat hadis ini mausul. Sambung ke Nabi kan, siapa dah bersambung ni. Kata Nawawi dalam khulasahnya, hadis Abu Daud ini sahih sanadnya, isnadnya sahih dah. Ibn Nawawi kata dah. Kata pengarang Aunul Ma'bud syarah Sunan Abu Daud lah. Hadis ini sahih, disahihkan oleh beberapa imam hadis yang terkenal. Hadis yang semakna dengan hadis ni banyak tetapi dhaif semuanya. Jadi hadis semakna tu dhaif banyak kira, tapi hadis ni tetap sahih dah. Dalam pada itu, jika hadis-hadis yang lemah-lemah itu dikumpulkan semua sekali, dapat juga dijadikan hujah juga, kerana satu sama lain dapat bantu-membantu dah. Tapi syaratnya ada kukuh lah dah.
Segi dalil ada hak sahih sikit dia. Lepas tu ada makna yang kuat dah. Jadi tidak semua kira hadis dhaif kat sokong menyokong jadi sahih belaka atau boleh pakai tak boleh dah gitu. Okay, menyatakan bahawa telapak sepatu kasut tapak kasut tu suci dengan digosok saja ke tanah. Baik sepatu tu kasut itu kering maupun basah. Poin kedua dah. Kata ulama hadis. Hadis ni menunjukkan kepada najis tahid manusia. Kata tahid manusia, tahid manusia je kata dah. Al-Azai, Abu Hanifah, Abu Yusuf, Ahlul Zahir, Abu Thawr, Ishaq dan Ahmad berpendapat sebagai yang dikendaki oleh hadis ini. Jadi kata tahid manusia dah. Juga Asy-Syafi'i dalam salah satu riwayatnya berpendapat demikian, yang menunjukkan guna hadis ini nak menyatakan tahid manusia tu najis. Ada kata tahid natif pun najis dengan hadis ni, tapi secara umumnya banyak ke pihak tahid manusia dah. Kata Asy-Syafi'i dalam salah satu keterangan darinya, telapak sepatu ni tidak dapat disucikan dengan menggosoknya saja. Ada pendapat dalam mazhab Syafi'i lah. Salah satu pendapat Imam Syafi'i. Pendapat Asy-Syafi'i ini disetujui oleh Muhammad dan Ahlul Bait pula dah. Ada kata macam tak terima hadis ni. Kata Al-Baghawi dalam Syarah As-Sunnah. Kebanyakan ulama berpendapat bahawa apabila sepatu kasut ni berlumur dengan najasah, maka apabila digosok ke tanah dan telah hilang kotorannya, sucilah sepatu itu, boleh kita solat dengan memakainya, boleh pakai ada semaya. Kata Ibn Ruslan dalam Syarah Sunan Gabal, kotoran yang dimaksud oleh hadis ni ialah segala jijikkan najis atau pembukit. Ibn Ruslan kata tak cakap najis, asal nampak kotor kan. Nampak tapak kaki kita nak semain biar lebih suci nak. Tak kira orang panggil najis kau bukan najis kau. Najis dimaafkan kau gonyah belaka dah. Daripada itu ada juga ulama yang membezakan najis kering dengan najis yang basah. Ada perbincangan ulama sebab je boleh gonyah tu sebab kering dia kata. Dah jadi kering ni gonyah-gonyah tu kira tak melekat lah. Kata mereka jika najis itu kering sucikan dengan digosok saja. Jika basah hendaklah dibasuh dengan air juga dah. Itu kata mereka dah. Poin ketiga tentang hadis ni, bunyi harfiah zahir hadis ini tidak membeza-bezakan antara najis yang kering dengan yang basah. Kalau kita tengok tadi sebut pun kering basah, tengok ada kat gonyah, tak secara kering basah dah. Kedua-dua macam najasa itu asal digosok bersih saja sudah mencukupi, tak perlu kira basah dulu, kering dulu baru betul. Pakai gonyah saja, pakai gonyah tanah kira suci dah. Tentu ada perbezaan antara sepatu dengan segala pembalut kaki yang lain dah. Kasut kau gapo. Serupa dengan kasut tu kira soh lah. Dah kasut kau selipar tapi macam kasut lah, payah nak buka tu lah. Tutup lah kita kata kira kasut yang kira kasutnya kita jalan jauh. Kira boleh lah gonyah atau tanah ya. Okay, masalah ke-17 dia. Mensucikan kencing anak lelaki yang belum makan selain dari susu ibunya. Suci kencing anak lelaki yang belum makan selain dari susu ibunya. Hadis yang ke-25 ni, an Ubaidillah bin Abdullah radhiyallahu anhu qala inna umma Qaisin atat bibni laha saghirin lam ya'kul at-ta'ama ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fabala ala thawbihi fada'a bima'in fanadahahu alaihi wa lam yaqsilhu rahul jamaah. Hadis yang ke-25 dari Ubaidillah bin Abdullah radhiyallahu anhu. Ubaidillah bin Abdullah radhiyallahu anhu berkata, bahawasanya Ummu Qais binti Mihsan membawa seorang anak lelakinya yang masih kecil lagi yang belum memakan makanan kepada Rasulullah, nak bawa lah, nak ambil berkat Nabi dah. Lalu anak lelaki itu kencing atas kain Rasulullah. Untuk atas ibu Nabi dia kencing dah. Maka Rasul menyuruh membawa kepadanya air, lalu Rasul menyiramkan air itu atas kainnya dan beliau tidak membasuhnya pada sirai, apa ke sirai kata percik gitu dah. Nadahahu dah. Fanadahahu dah. Hadirat jemaah. Hadis ni rujuk muttafaq jilid 1 mushaf 23 dah. Hadis ke-26 pula an Abi Samhi radhiyallahu anhu qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yughsalu min baulil jariyati wa yurashu min baulil ghulami. Rawi Abu Daud, An-Nasai wa Ibn Majah. Hadis kedua dari Abu Samhi radhiyallahu anhu berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, harus ini mesti dibasuh sesuatu yang kena kencing anak perempuan dan dipercikkan saja air atas sesuatu yang dikencingi oleh anak lelaki. Ini guna betul wa yurashu min baulil ghulam dah.
dipercikkan atas sesuatu dikencingi oleh lelaki. Hadis Abu Daud, An-Nasa'i dan Ibn Majah. Hadis rujuk muttafaq juz 1 muka 28. Okey, poin pertama perbincangan pertama. Hadis yang ke-25 diriwayatkan oleh Al-Jamaah Ramalah. Hadis ke-26 disahihkan oleh Hakim ni. Hadis yang berhubungan dengan soal membersihkan kencing lelaki-lelaki ini banyak, dan antaranya ada yang marfu' dan ada yang mauquf. Marfu' ni sampai kepada kata-kata Nabi lah. Mauquf ni sebenarnya kata-kata sahabat lah. Tak sampai ke Nabi lah. Kata Al-Baihaqi, apabila hadis ni dipautkan satu sama lainnya, maka dia memberikan kekuatan berhujah dengannya. Hadis ni kuat apa? Kalau dia banyak sangat, ada sandaran lah, ada kekuatan dia. Hadis yang ke-25 dan 26 ini menyatakan bahawa mencuci air kencing anak lelaki ialah dengan memercikkan air sahaja ke atas sesuatu yang terkena kencing itu. Asal sahaja anak lelaki itu belum makan selain dari susu ibunya. Sebagaimana ditegaskan oleh Qatadah, salah seorang perawi hadis ini, dan bahawa membersihkan kencing anak perempuan disamakan dengan hukum membersihkan kencing orang dewasa. Jadi anak kecil, anak perempuan ni tak kira besar kecil ke, tak cuci macam orang dewasa lah ya. Di sini juga menyatakan bahawa kencing anak lelaki itu najis. Tetap najis tapi cara bersihnya ringan sikit lah. Najis mukhaffafah kita ngaji fardu ain. Poin kedua dah, perbincangan kedua. Sebagai ahli ijtihad ni, ulama-ulama yang berijtihad ni, mulakan pendapat fiqh ni menetapkan bahawa kencing anak lelaki yang belum makan selain dari susu ibu itu suci. Ada hak kata suci dia, setengah kata suci dia. Jadi ada kata najis, ada kata suci. Secara umumnya kita kata najis lah. Cuma ada hak kata renjih tu bukan suci, najis memang bukan najis ni. Ulama berselisih faham dalam masalah ini. Atta Al-Hasan Az-Zuhri, Asy-Syafi'i, Ahmad dan Ishaq berpendapat bahawa membersihkan kencing anak lelaki cukup dengan dipercikkan air saja ke atasnya sebagaimana yang ditunjukkan oleh hadis tersebut lah. Jadi secara zahirnya gitu dah. Pada percikkan air atas ibu, atas kain tu pada lah. Al-Azai dan Asy-Syafi'i dalam satu pendapatnya mengatakan bahawa membersihkan diri dari kencing anak lelaki dan anak perempuan disamakan. Ada juga salah satu pendapat Azai, pendapat Syafi'i serupa. Dia ada budak kecil, terkira anak jatuh ke anak perempuan. Kalau belum makan serupa anak lelaki lah. Yakni kedua-duanya cukup dengan memercikkan air saja, belum makan sesuatu kali dah. Serupa nak tina, nak jatuh serupa. Itu salah satu pendapat. Pendapat jumhur hak suhunya. Anak jatuh je. Kata boleh anak perempuan tak kecil pun kena basuh ni. Ulama Hanafiyah dan Malikiyah berpendapat bahawa membersihkan air kencing anak lelaki dan anak perempuan haruslah dengan dibasuh. Mazhab Hanafi dan Maliki. Disamakan dengan membasuh air kencing orang dewasa, serupa. Terpadan dengan percik saja dah. Pendapat ketiga, dalalah penunjukan hadis ini terang dan nyata lah. Kerana itu jelaslah berbeza cara membersihkan kencing anak lelaki yang belum makan selain dari susu ibu dengan anak perempuan. Kalau ikut hadis ni, jelas dia kata anak lelaki dia. Sebenarnya kenajisan kencing keduanya itu sama saja. Diringankan hukum itu untuk kencing anak lelaki adalah kerana menurut biasanya anak lelaki sering dibawa-bawa dan didukung-dukung. Dia kata gitu pula dah. Sebab apa dimaafkan ni? Sebabnya susah nak jaga anak jantan ni. Mudah nak bawa pergi. Orang kerek bawa. Orang suka bawa budak kecil jantan ni nak. Yang menyebabkan sering mengencingi orang yang mendukungnya. Untuk menghilangkan kesukaran ini terhadap orang tidak mempunyai banyak kain, dilainkanlah hukumnya. Dia payah. Sampai dulu payah benar lah kain pun kita lah. Ni mudah dah. Sampai Nabi pula. Dia kira mudah-mudah lah. Sebabnya payah nak jaga. Nak pakai tu dah. Kalau suka nak cuci ke apa nak. Jadi padan dengan perenjisnya. Kerana itu, kalau kita membasuhnya seperti membasuh kencing anak perempuan, tentu lebih baik. Lebih baik lah. Demikianlah kata sebagian ulama. Pada sekat tu perbincangan kita. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma hamdika. Subhanakallahumma hamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.